Ada soalan? Tak ada soalan? Bang, dia orang sediakan soalan kat sini bang. Saya pun ambil je lah. Abang Dewan nak ambil ke Abang Dewan baca? Sila Abang Dewan, dia orang buat. Yang serang soalan Siapa apa ni pula bang? Dia orang sediakan soalan ni. Oh, pakai box lah tu lah. Ya. Misteri. Tak ada orang ramai yang soal. Ha? Tak ada orang luar, tak ada soal. Tak ada soal lagi. Tapi yang tengok ada 100 lebih ni. Tapi tak ada soal. Ni nak kena tengok baca ni ya. Ha. Alamak. Adakah pelakon komedi perlu handsome? Di mana tanda arasnya? Adakah kau jawab sini? Soalan. Mana tanda arasnya? Adakah Adakah pelakon komedi perlu handsome? Yang pisangnya pelakon handsome ke? Itulah apa yang saya dengar sendiri. Arwahnya selalu sebut apa sebab abang tak ambil pelakon-pelakon yang handsome ni ada sebab. Sebabnya Kampung Pisang ni pun nama kampung kan, nama kampung. Takkan ambil pelakon yang handsome. Betul. Mesti orang kata karakter semua karakter kampung kan. Sebab dia cakap apa Kampung Pisang ni dia punya karakter dia kena orang yang macam binatang. Muka pun kena muka binatang. Baru sesuai situasi tu kan. Untuk orang yang handsome ni mungkin ada orang kata drama lain ke apa kan. Tapi untuk Kampung Pisang ni memang itulah yang dia beritahu. Dapat hormat rupa paras dan juga perwatakan bang. Itu terpulang ni. Ada juga orang yang handsome jadi komedi. Ada bang ya. Ada juga orang yang handsome jadi komedi. Depend on perwatakan dia macam mana. Kalau lah cerita itu adalah cerita orang remaja, dia adalah anak ketua kampung yang handsome, balik ke kampung, digilai oleh lain-lain perempuan. Tapi cara komedi yang dia buat itu menyebabkan ramai yang peras, dan ramai orang nak menjodohkan dia. Jadi itulah kehansoman dia. Sebab kehansoman dia boleh jadi seorang handsome yang komedi. Tak ada masalah. Itu terpulang pada perwatakan yang akan dilenturkan di dalam sebuah naskah. Mana 3 soalan mana baru satu. Mana lagi tadi? Handsome tu bonus lah. Ni. Ya. 3 soalan baru satu. Ni campak Pelakon-pelakon abang nak air bang? komedi. Abang air? Tak apa. Air mineral dia. Tak boleh serius sangat. Panjang ni. Yalah. Live Ini masih live ni. Ada pun. bang. Cuma tak boleh isap okok je bang. Ini masih live ya? Kita menghormati lah. 204. Okey. Pelakon-pelakon komedi kita yang ada pun bukannya handsome sangat. Okay. Apakah kerja seni lain selain menjadi pelakon komedi? Kau semua dah tahu dah tu. Soalan Apakah lain lah, kerja semua lain dah tahu. seni? Penyanyi, buat art, Dah baik, macam-macam buat kerja market kan. acting. Kita tak nak baca ni. Yang lain tak bang, yang lain. Saya baca yang lain lah. yang lain. Tengok apa bezanya. Ni kita tanya Soalan Abang yang Mat dia pasal sediakan. situasi ni. 3 soalan tu. Adakah anda sangat suka tentang penceritaan dalam setiap karya Kampung Pisang? Setiap episod tu maksud dia. Apakah anda sangat suka tentang penceritaan dalam setiap Abang Mat? karya Kampung Okey, Pisang? saya faham soalan ni. Episod Abang Mat, lah. Abang Mat berlakon setiap episod Kampung Pisang Siri tu. Abang Mat tahu tak cerita dia? Tak tahu. Tak tahu cerita dia apa benda? Tak tahu Maksudnya. cerita. Sebab Kampung Pisang ni, Kampung Pisang berseri ni adalah serial. Okey. Dia bukan berseri. Okey. Kalau berseri ni dia sambung ceritaannya. Okey. Dia berseri tiap satu One off siri, habis. tiap satu episod ceritanya berlainan. Okey. Jadi itu orang panggil serial. Cuma adalah satu dua yang sambung ada. Episod kedua tu ada. Okey. Tapi keseluruhannya dia adalah berserial. Ya, kalau panjang sangat dia akan sambung lah. Dan dia sebenarnya saya pun tak tahu apa ceritanya. Setelah dia siap dia edit, saya tengok baru dah tahu perjalanan cerita dia. Itulah memang konsep Mamat, pendekatan Mamat. Memang itu dia punya. Kita tahu dia hanya bagi mula-mula dia bagi tahu cerita dia gini. Okey, habis. Lepas tu bila sampai kat set dia tahu watak kita apa dia. Kita tahu watak kita apa. Okey. Sampai kat set, tunggu dia akan bagi skrip dalam WhatsApp. So kita akan baca skrip tu sejam sebelum syuting.
Sejam sebelum syuting. Ya, jadi Kita rasa interesting sebab kita tak tahu cerita. Surprise lah, surprise lah. Kita tak tahu Menunggu. cerita. Menunggu kan? Episod macam langsung kata macam kena loteri. Ya. Aku ada dialog ya. Episod baru kata masuk. Ha. Okey, sini nanti kita mula dekat warung Pak Jabir. Ha. Kami semua tunggu kat warung Pak Jabir. Siapa yang masuk? Siapa yang masuk, blokir je Ah, mana, kami tak dialog tahu. benda lah. Yang ada dia cakap semua kas. Semualah semua pakai. Masing-masing dah memang pakaian masing-masing. Pakai ni kita pun pakai. Saya kebanyakan baju bas tu je lah. Cik Purnama Dia sama je lah kan. Tunggu je lah. Betul-betul. Dia datang kan. Kadang-kadang kan kalau dia lambat sikit kan, dia hantar WhatsApp kat assistant. Assistant WhatsApp lah balik kat kita. Semua gini lah telefon dia tengok. Nunggu set apa semua. Kan? Dia datang nanti. Baru dia cakap, kau sini, duduk sini. Ini buat ni, ini sini. Baru dia susun. Kami duduk, pandukan skrip yang dia beri. Dia kena loteri lah. Alamak, tak ada dialog lah aku. Ya Allah, punya panjang lah. Macam tu lah. Satu sinopsis treatment pun tak ada bang maksudnya? Tak ada bang? So far saya tak dapat lah. So far tak ada lah. Mungkin sinopsis itu ada lah. Tapi orang lain dapat lah kan. Yalah, ya. Penceritaan itu ada. Perjalanan itu ada. Yang dia ada. Jadi itu yang saya cakap, itu magic dia kan. Sebab tu setiap episod kita rasa interesting pasal kita sendiri pun tak tahu Tak tahu apa nak buat cerita. semua. Pasal bagi saya dia cerita ni satu episod on off habis, dia tidak ada konti episod ni pergi ke episod next episode. Maknanya episod ni dia habis terus kat situ. Apa-apa next pun kita tunggulah. Jadi kita tak tahu apa next. Jadi kita rasa benda tu sentiasa teruja dengan debaran yang takut dialog berjela. Dengan takutnya tak ada dialog. Duduk punya reaction ni. Macam-macam. Jadi kita setiap episod boleh katakan bagi kami semua memang interesting. Kami menunggu, happy, menunggu je. Dia Tak adalah rasa tertekan ke apa benda, tak ada kan. Relax, menunggu je bang. Abang berlakon pertama kali dengan Abang Muhammad Khalid, macam mana layanan sebagai pelakon bang? Saya dengar abang agak special ni layanan. Macam mana bang? Kalau boleh Abang kongsi. ni sebab mungkin dia lihat pertama umur abang. Ya. Yang kedua dan sebab dia pernah bekerja dengan abang. Okey. Jadi bagaimana untuk memberikan, untuk membalaskan jasa-jasa itu walaupun abang tak pernah minta. Okey. Abang angkatkan abang ni pelakon sebagai pelakon yang lain juga. Jadi dia telah memberi keistimewaan seperti tempat tinggal dan juga layanan di lokasi. Ada juga PM mengatakan kalau abang tak lalu makan kat sini boleh order. Sampai begitulah order di luar. Tapi abang tak pernah lah. Tak pernah minta order lah, kecuali ada 1-2 kali yang abang minta sup itu ya. Yang lain tu abang makan apa yang sedia ada lah. Abang tak adalah minta kelainan apa semua ataupun istimewa tidak ada. Dan tempat tinggal dia bagi begitu istimewa sekali. Dan banyaklah benda-benda keistimewaan yang diberi dalam set dan juga di luar set. Mungkin abang kenangkan dia ni anggap abang ni seperti bapa dia sendiri ke ataupun abang dia ke. Dia mungkin sebagai guru dia ke. Itulah kita tak tahu apa dia dalam benak pemikiran Mamat. Tapi itulah layanan dia. Saya pula rasa agak kata orang agak tercanggung juga dengan layanan itu. Tapi okeylah, sebab apa yang pelakon-pelakon yang saya itu semua adalah pelakon saya. Pelakon-pelakon yang pernah berlakon dengan saya, jadi mereka pun tidak terasa iri hati ke apa ke, terasing tidak. Malah mereka juga memberi support yang baik kepada saya. Ya. Jadi saya rasa saya bukannya sendiri, dan saya rasa saya duduk dalam satu kelompok keluarga yang besar dan alhamdulillah kami sangat harmoni di dalam set itu. Keluarga yang besar. Bang, saya dah tanya semua orang. Saya nak tanya abang, siapa yang beritahu mula-mula berita Muhammad Khalid dah tak ada? Dan apa situasi abang, kalau abang boleh cerita kat kita hari tu, apa perasaan abang, macam mana mula-mula dengar? Abang berada di Ipoh ketika itu. Okey. Di dalam satu set Datuk Zul Kifli Osman, Okey. iaitu timbalan saya lah. Okey. Saya pergi kat situ. Dan pukul 10 malam saya dapat
salah satu pelakon tu dapat apa nama pelakon tu? Sama ni Kelantan apa nama ni? Hero Kelantan. Dia dapat set depan saya, dia kata, "Bang, Mamat meninggal dunia." Saya macam tak percaya lah. Jadi bersungguh-sungguh telefon anak dia depan kampung. Kemudian saya rasa dekat 15 minit lah, saya rasa kaku terdiam lah. Kaku terdiam dan amat sedih. Sebab mengenangkan dia, sebab apa, saya sepatutnya jumpa pukul pagi setengah hari. Jumpa dia? Jumpa dia? Esoknya. Sebab nak balik dari Tapi nak singgah. Okay. Dan dah pun bagi tahu dengan isterinya saya nak makan sesuatu. Dan saya patut jumpa dia dan nak singgah tu. Kan? Dan malangnya itulah yang menjadikan sedihnya. Sebab saya tak dapat jumpa dengan dia dan sangat-sangat lahir kan. Okay. Jadi itulah yang saya terima berita yang amat, saya tak sangka amat pilu sekali lah. Pilu sekali mengenang dan nampaklah banyaknya flashback kami berdua ya. Kedahan kami berdua kedahan kami berdua masa di Fraser Hill, semua tu timbul, semua gambar dia balik ya. Jadi itulah cerita dan saya tak percaya dan saya juga saya rasa Allah menyayangi dia. Itu dia. Bagaimana abang melihat karya dia? Ada kesinambungan tak? Abang rasa lah bang. Dia memerlukan kesinambungan. Dia banyak cerita, banyak dalam kepala dia, tapi saya tak tahu sama ada orang dah berjaya atau berjaya atau tamat, ada tak orang yang boleh mengambil alih kerja karya dia itu di masa-masa lalu. Sebab apa, dia ni memang unik, susah. Tak tahulah anak dia, cubalah kalau kita nampak yang dekat sekali anak ni ya. Mungkin kalau anak dia juga bersifat macam dia, insyaAllah. Dan kita juga tidak rasa sikan silu untuk membantu anak dia, untuk melahirkan karya-karya dia, untuk kata orang menyambungkan karya-karya dia tu. Sekiranya ada dia masa-masa akan datang. Termasuk juga yang akan datang ni ada satu siri Kampung Pisang telemovie yang bakal di-shoot di Lumut dan juga di Kuala Kangsar, yang akan diteruskan oleh anaknya. Dan kita juga berjanji untuk membantu anak dia lah sedayanya mampu. Itu dia. Tapi abang rasa memang harus diteruskan lah. Ya, harus dia teruskan. Karyanya harus tentu. Anak dia patut mengambil warisan ini, anak dia patut mewarisinya. Dan kita, insyaAllah kita akan membantu. Abang Dewa rasa macam mana bang kalau anak dia buat ni pendapat lah? Ya, saya rasa seharusnya lah anak dia lebih mengenali ayah dia sendiri dengan karakter. Walaupun pada saya Amin agak zona dia lain sikit pada bapaknya kan. Tapi bila dia dah pernah mengarah, rasanya lenggok lakonan yang ayah dia buat dah tentu dia boleh ikut, sebab setiap cerita-cerita yang arwah buat, yang edit anak ni sebelumnya Amin yang edit. Kadang-kadang arwah pun lepas je dekat Amin untuk edit sampai dah siap, baru arwah datang tengok pantaunya. Dan maknanya dari segi lakonan, dari segi akting, apa semua, saya rasa Amin boleh ikut. Walaupun genre dia lebih suka buat cerita-cerita horror, cerita-cerita seram yang dia suka buat. Tapi untuk meneruskan kejayaan bapaknya, saya rasa dia boleh buat. Sebab kebanyakan filem-filem, baik telemovie, baik apa cerita pun sekarang anak dia yang edit. Amin tu sendiri yang edit. Jadi saya rasa dia boleh ikut jejak, walaupun takkan sama, tapi lenggok gaya bapak punya pengarahan, saya rasa dia boleh ikut. Saya rasa dia boleh ikut sebab dia dah pernah mengarah. Dan dia juga selalu berada di sisi bapak dia dalam setiap cerita tu. Sama ada masa syuting dan juga selepas syuting. Jadi dia tahu tentang kandak-kandak bapak dia. Dah lama Amin ikut tu? Baru? Dah lama, masa kecil. Cuma je. satu je. Nak ikut 100%. Jadi Mamat memang tak ada lah. Tak ada. Tapi kalau tekan 60-65% tu saya rasa mungkin boleh. Kita cukup memadai lah setakat itu kita kan. Banyak sekali ada juga wajah-wajah Mamat di dalam penceritaan itu. Ialah cuba di segi skrip mungkin tak boleh lah dia nak ikut, tapi gaya pengarahan tu rasa dia boleh ikut. Sebab skrip adalah spontan pada awal. Dia bukan bentang terus skrip yang komplit untuk kita ikut. Walaupun ada pun dia tidak akan berlaku yang sama. Perubahan tu akan berlaku.
Maknanya Mesti ada idea lah. spontan dia, baik skrip ada pun, kita baca pun, kita pun dah kadang-kadang tak ambil serius sangat dengan dialog-dialog skrip yang ada. Pasal kita tahu dia akan datang dengan dialog spontan dia, dengan banyak benda perubahan yang lain. Diubah Dia ubah juga. Jadi kami dah masak. Itu bedanya. Itu Sebab beza skrip dia dia. datang daripada pengalaman dia. Datang benda Itu pengalaman. beza bang ya. Pengalaman dia akan membuatkan skrip tu. Yalah. Kalau macam anak dia tak punya pengalaman, susah nak Dia tak boleh buat. Itu yang saya tanya tadi tu. Sebab Susah. pengalaman berbeza kan. susah. Sebab Mamat dah lalui hidup. Ya, lalui kehidupan itu. Ya. Dan dia transfer pada karya Yes, dia. yes. Itu yang susah. Mungkin kehendak macam mana cara apa ni di segi pengarahannya, mungkin anak tu boleh ikut sebab anak tu sendiri yang edit. Betul. Jadi cara dia lenggok lakonan apa semua apa mungkin dia boleh ikut, tapi di segi dialog tidak akan ada siapa. Betul, tak sama. Sebab dialog dia semua spontan. Semua dalam kepala dia. Kalau dia ada pengalamannya, pengetahuannya dia, telah dia lalui. Betul. Ya, dia adalah seorang yang Ya. observation dan pemerhati. Dan sensitif. Itu semua pada dia. Daripada dulu saya walaupun saya rapat kadang-kadang bincang dengan dia berdialog apa semua dia tidak pernah cerita pun dekat saya apa saya nak cakap, apa saya nak buat, apa pun tak ada. Tak usah kata orang lain. Saya yang rapat pun saya tak tahu dan Tak dia tahu tidak apa pernah pun. bercerita apa patut saya buat. Jadi memang tidak ada preparation langsung. Apa yang diberi dia datang tu, itulah yang kita buat. Sebab tu saya rasa walau episod yang kita buat pun bagi saya semuanya interesting. Pasal kita menunggu, kita tak tahu apa lagi nak buat, apa lagi nak kena ni kan. Jadi kita rasa menunggu pun dalam pada apa ni, menunggu dengan debaran. Dialog dia datang macam pukul 1 bila kita habis syuting. Dah habis syuting, besok apa nak buat. Dia tahu dah apa yang nak buat besok kan. Dia tahu apa nak buat tapi dialog tak ada. Dialog dia tak tahu apa nak buat. Okey. Lepas pukul 1 tu baru dia record dialog. Satu. Sehinggalah pukul 3 pagi, 4 pagi. Baru takkan dialog. Itu dialog dia datang spontan. Dia baru kata spontan. Spontaneously. Sebab itu kata-kata susah. Sukar nak orang nak jadi mamat ni walaupun anak dia sendiri. Ya.